gentian optik kepada 9 juta premis di seluruh negara menjelang 2025. Inisiatif ini melibatkan jumlah pelaburan sebanyak 8 bilion ringgit termasuk sumbangan pihak industri. Bagi tahun 2023, inisiatif jendela akan disediakan 700 juta ringgit untuk melaksanakan ketersambungan digital di 47 kawasan perindustrian dan hampir 3,700 buah sekolah. Tenaga Nasional Berhad juga akan merintis pelaksanaan projek internet luar bandar dengan mengoptimumkan jaringan kabel elektrik untuk menyediakan kemudahan jalur lebar berkelajuan tinggi. Projek ini akan memanfaatkan lebih 60,000 penduduk luar bandar dan disokong melalui geran sepadan sebanyak 25 juta ringgit. Bagi tahun 2023, DNB akan memperluas rangkaian 5G di seluruh negara merangkumi 70% kawasan berpendudukan tinggi. DNB merancang untuk melaksanakan perbelanjaan infrastruktur bernilai 1.3 bilion ringgit pada tahun 2023. Keluarga Malaysia juga bakal menikmati kelajuan internet lebih pantas dan capaian internet 5G yang lebih murah. Tan Sri Yang di-Pertua, seperti yang diutarakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri semasa Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York baru-baru ini, kita perlu segera mempergiat usaha pembangunan mampan dalam menangani krisis pemanasan global. Kerajaan komited untuk mencapai pelepasan gas rumah kaca bersih SIFA seawal-awalnya tahun 2050. Bagi menyokong aspirasi ini, kita tidak boleh lagi meneruskan sikap business as usual. Kesihatan planet atau planetary health perlu diambil kira dalam agenda pembangunan negara. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah membentangkan rang Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling 2022, Fasa 1 yang antara lain meningkatkan hukuman, denda dan penalti kepada pesalah alam sekitar. Bagi menggalakkan pelaburan hijau, kerajaan mencadangkan melanjutkan tempoh permohonan insentif Green Investment Tax Allowance (GITA) dan juga Green Income Tax Exemption (GITE) sehingga 31 Disember 2025 dengan menambah baik tempoh galakan daripada 3 kepada 5 tahun bagi aktiviti hijau yang layak sebagai contoh aktiviti solar berserta Battery Energy Storage System. Selain itu, skim pembiayaan teknologi hijau GTFS turut akan ditambah baik. Dengan pertama, nilai jaminan dinaikkan kepada 3 bilion ringgit sehingga tahun 2025. Kedua, skop pembiayaan diperluas khusus kepada sektor EV dengan had jaminan sehingga 60%. Dan ketiga, pembiayaan sektor sisa akan ditingkatkan tahap jaminannya kepada 80%. Sebagai pinjaman mudah, BNM akan menyediakan 1 bilion ringgit di bawah dana pembiayaan teknologi tinggi dan hijau bagi menyokong syarikat pemula teknologi lestari yang inovatif dan 1 bilion ringgit di bawah dana pembiayaan peralihan karbon rendah untuk membantu syarikat PKS menerap amalan rendah karbon. Melalui dana impak, Khazanah akan menyediakan 150 juta ringgit bagi merancangkan pembangunan projek mesra alam termasuk menyokong pasaran karbon dan restorasi hutan terosot. Selari dengan iltizam ini, Gentari, sebuah anak syarikat Petronas, telah ditubuhkan sebagai peneraju tenaga bersih. Sebagai pemula, Gentari komited untuk memasang panel solar di kemudahan kerajaan dan komersial menjelang 2024 dengan kapasiti PV kumulatif 3 MW dan menyediakan 500 unit kemudahan pengecasan EV di seluruh negara. Menyambut usaha yang sama, Tenaga Nasional Berhad turut komited untuk memasang rooftop solar dan serta menyediakan kemudahan pengecasan EV dengan pelaburan 165 juta ringgit sehingga tahun 2025. Selanjutnya, sebagai langkah berterusan menyokong penggunaan EV, kerajaan bercadang untuk memberi: pertama, pengecualian duty import dan excise ke atas EV jenis CBU import dilanjutkan sehingga 31 Disember 2024. Kedua, pengecualian fee approved permit ataupun AP bagi pengimportan EV sehingga 31 Disember 2023. Dan ketiga, penghilang peralatan pengecasan EV diberi pengecualian cukai pendapatan 100% ke atas pendapatan berkanun mulai tahun taksiran 2023 hingga tahun taksiran 2032 dan allowance cukai pelaburan sebanyak 100%. Bagi menyokong usaha Pulau Tuba di Langkawi, Kedah sebagai pulau rendah karbon pertama di Malaysia, kerajaan akan memberikan rebat jualan sehingga RM4,000 kepada pengusaha motosikal sewa yang menggantikan motosikal sedia ada kepada motosikal elektrik. Kerajaan menyasarkan pelaksanaan perolehan hijau kerajaan sebanyak 25% menjelang tahun 2025. Bagi menyokong hasrat ini, pelaksanaan perolehan hijau kerajaan akan diperluas kepada kerajaan negeri dan PBT juga. Program sekitar semula produk plastik amat penting dalam memastikan kelestarian alam sekitar. Bagi meningkatkan pengumpulan sisa plastik, pihak yang membuat sumbangan atau penajaan peralatan Smart AI Driven Reverse Vending Machine layak mendapat potongan cukai pendapatan.
Kerajaan berhasrat memperkenalkan cukai karbon dan akan mengkaji kebolehsanaan mekanisme penetapan harga karbon. Bagi menyokong pelaksanaan mekanisme ini, kerajaan akan menyediakan RM10 juta secara geran padanan untuk membantu penyediaan penilaian karbon bagi syarikat PKS serta produk-produk berkaitan yang layak. Tan Sri Yang di-Pertua, kawasan perlindungan menyimpan khazanah biodiversiti yang tidak ternilai dan sekiranya tidak dipelihara akan menjejaskan ekosistem alam dan agenda pembangunan mampan. Alhamdulillah, hasil keringat 7,000 peserta berdaftar, kempen penanaman 100 juta pokok menjelang 2025 telah berjaya menanam lebih 46 juta pokok terdiri daripada 1,300 spesies. Kerajaan juga akan terus mempergiat projek restorasi hutan bagi menanam anak-anak pokok antaranya di kawasan hutan simpanan wilayah Perhutanan Sandakan Sabah. Meskipun perkembangan ini baik, namun aktiviti yang memberi impak kepada khazanah alam perlu segera dikawal. Ini termasuklah pembalakan haram dan pembalakan besar-besaran serta penjualan hidupan yang dilindungi, termasuklah juga telur penyu. Maka bagi menyokong usaha yang diambil kerajaan negeri dalam mengurus dan meningkatkan keluasan kawasan perlindungan flora dan fauna, kerajaan akan meningkatkan peruntukan Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation atau EFT kepada RM100 juta setahun, iaitu penambahan sebanyak RM30 juta. Untuk memastikan hidupan liar dan habitat hutannya terus terpelihara, kerajaan memperuntukkan RM36 juta bagi program perlindungan harimau, gajah dan spesies liar lain. Dengan meningkatkan peruntukan kepada RM39 juta, bilangan ranger komuniti yang mengawal biodiversiti kawasan hutan akan ditingkatkan kepada 800 daripada 800 kepada 1,000 ranger dan digajikan dari kalangan komuniti tempatan khususnya orang asli dan veteran. Bagi memperbaik, membersih dan merawat sungai di seluruh negara, sejumlah RM216 juta disediakan untuk melaksanakan projek pemuliharaan antaranya di muara Sungai Merang Terengganu dan muara Sungai Perak. Tan Sri Yang di-Pertua, kerajaan telah bekerjasama rapat dengan Yayasan Hasanah sejak bermulanya COVID-19. Hasil kerjasama ini ia telah berjaya mengendalikan 177 projek, melibatkan 125 perusahaan sosial dan NGO dan telah memanfaatkan seramai 1 juta rakyat yang terkesan. Bagi memperkukuh kerjasama ini, sebanyak RM100 juta akan disediakan kepada Yayasan Hasanah untuk menerajui usaha di peringkat komuniti seperti menjana pendapatan, memastikan tiada yang ketinggalan dalam pendidikan dan mempergiatkan program pemeriksaan kesihatan. Ke arah memperkasa komuniti sebagai penggerak agenda kelestarian, kerajaan juga menyediakan RM20 juta kepada UNDP dan Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia bagi memperbanyak aktiviti program berkaitan SDG secara usama di antara kerajaan, masyarakat setempat serta industri. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah suri teladan buat kita semua kerana beliau berbangga memberi mesej tegas di pentas dunia dengan bahasa Melayu. Maka memperkasa bahasa Melayu, Kementerian Luar Negeri disediakan RM5 juta untuk berkolaborasi dengan agensi berkaitan bagi melaksanakan program diplomasi bahasa dan budaya ke arah pengantarbangsaan khazanah negara ini. Di samping bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kerajaan turut menyokong usaha untuk meraihkan kepelbagaian di Malaysia dan memelihara pelbagai bahasa dan budaya lain, khususnya di peringkat komuniti seperti Kadazan Dusun dan Siam dengan peruntukan RM10 juta. Beg yang saya gunakan hari ini untuk membawa buku ucapan bajet 2023 ialah hasil penenun Sarawak daripada Tanoti, sebuah pengusahaan sosial di Sarawak. Corak tenunan songket pada beg ini melambangkan 6 suku kaum utama di Sarawak, iaitu orang Ulu, Melayu, Bidayuh, Iban, Melanau dan Cina. Kepelbagaian motif tersebut bergabung untuk menghasilkan beg yang menarik ini. Sama juga dengan kepelbagaian latar belakang kita di Malaysia, jika digarap dan digabung akan membentuk keluarga Malaysia yang kukuh dan harmoni. Kami berharap bajet 2023 ini sedikit sebanyak dapat menyumbang kepada mengeratkan talian antara ahli keluarga Malaysia, membantu semua yang perlu dan menyumbang kepada kesejahteraan dan kemakmuran negara. Baik Datuk Seri Syam mengatakan. Tan Sri Yang di-Pertua dan sekalian keluarga Malaysia, kini sampailah kita di hujung pembentangan bajet 2023 ini. Alhamdulillah tugas ini sudah hampir usai, amanah yang digalas dekat terlaksana. Setahun dua yang lalu negara diselubungi 1,000 kebimbangan dan ketidaktentuan. Kita telah menyaksikan pelbagai perit jerih demi kelangsungan rakyat dan peniaga.
Hari ini jalan raya kota kembali sesak dengan urusan warga kerja, anak-anak kembali girang berlari-lari di laman sekolah, di pintu-pintu sepadan kita, berpusu-pusu pelawat keluar dan masuk ke tanah air. Kini cabaran faktor-faktor global luaran pula timbul. Namun kerajaan tidak mengerti erti lelah dan akan terus nekat untuk menjadi dahan teguh bagi pautan rakyat yang memerlukan. Bajet 2023 ini diharap dapat menjadi penawar seterusnya kepada pelbagai keperihan yang dialami rakyat buat masa ini. Moga-moga ia dapat terus menyerlahkan jalan ke hari esok di mana insya-Allah menanti masa depan yang lebih cerah. Kepada ahli-ahli yang berhormat, saya menyeru, marilah sama-sama mendukung bajet ini. Di bawahnya berteduk impian, terpancar harapan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Itulah natijahnya, itulah momennya, inilah bajet 2023. Kepadamu, Ya Allah, kami tawakal dan berdoa. Semoga keluarga Malaysia makmur bersama. Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.